Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Cikgu, adakah kita benar-benar selamat? Tanya Aina, seorang pelajar berusia 17 tahun dari Sekolah Seni Kebangsaan Ukraina, dengan suara yang menggeletar. Saya berada di dalam pesawat bersama 22 orang gadis muda yang melarikan diri dari perang untuk menyertai sebuah festival seni antarabangsa di Singapura. Akibat taufan yang datang secara tiba-tiba, penerbangan kami terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, di Malaysia. Tahukah Anda, gadis-gadis muda yang cantik ini, yang terpaksa berpisah dengan keluarga mereka akibat peperangan di tanah air, mula meluahkan kata-kata ini hanya dalam masa 72 jam selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Nenek, saya mau belajar musik di negara ini. Ibu, Malaysia mempunyai kedamaian yang sejati. Saya mahu membina masa depan saya di sini. Bagaimana mereka, yang pada mulanya dipenuhi dengan kebimbangan, boleh jatuh cinta begitu mendalam dengan Malaysia? Bagaimana jiwa mereka yang terluka akibat perang boleh terubat di sini? Saya, Puan Natasha, dahulunya penari balet utama di Kiev Ballet dan kini pengarah seni di sekolah tersebut, akan berkongsi dengan Anda semua catatan 72 jam yang menyentuh hati dan saya alami sendiri. Sebelum bermula, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong yang besar bagi saya untuk terus berkongsi kisah-kisah yang mengharukan dari seluruh dunia. Salam sejahtera semua, saya Natasha. Saya telah mengajar balet di Ukraina selama 40 tahun. Kini, pada usia 65 tahun, saya berada di Sekolah Kebangsaan Kiev, mencurahkan semangat saya untuk memupuk bakat-bakat muda yang cemerlang. Oktober tahun lalu, saya mengetuai sekumpulan pelajar dalam satu lawatan pertukaran seni ke Singapura. Ia sepatutnya menjadi satu perjalanan yang penuh dengan harapan. Pesertanya adalah 22 orang pelajar perempuan berusia antara 16 hingga 18 tahun. Mereka semua adalah gadis-gadis yang mempunyai bakat luar biasa dalam bidang balet, musik, dan lukisan. Walau bagaimanapun, ramai di antara mereka terpisah daripada keluarga akibat perang. Bapak Aina sedang berjuang di barisan hadapan, dan dia juga terpisah daripada ibunya yang berada di pusat perlindungan di bahagian barat. Ibu bapak Sofia kedua-duanya terkorban di Mariupol, dan dia kini dijaga oleh ibu saudaranya. Yekaterina tinggal bersama neneknya, manakala Oleksandra datang dari rumah saudaranya di Poland selepas melarikan diri dari zon perang. Perjalanan ini adalah satu proyek istimewa yang bertujuan untuk menyembuhkan jiwa mereka yang terluka akibat perang dan mencari harapan melalui seni. Ia direalisasikan dengan bantuan antarabangsa. Bagi mereka, ini adalah pengalaman pertama ke luar negara. Para ibu bapa juga menaruh harapan yang tinggi, berharap agar anak-anak perempuan mereka dapat melihat dunia dan bangkit semula melalui kekuatan musik dan seni. Semasa berlepas dari lapangan terbang di Kiev, riak wajah para pelajar sangat bercampur baur. Kebimbangan meninggalkan tanah air, kerisauan terhadap keluarga, dan ketakutan yang tidak menentu terhadap masa depan. Katrina, yang berusia 18 tahun, berkata kepada saya sebelum menaiki pesawat, "Cikgu, adakah kita benar-benar boleh bahagia? Selepas perang tamat, bolehkah kita menjalani kehidupan biasa semula?" Pada masa itu, matanya memancarkan harapan dan keputusasaan yang silih berganti. Penerbangan berjalan lancar sehinggalah kami terbang melintasi ruang udara Siberia. Kapten mengumumkan bahwa taufan yang kuat sedang melanda rantau Asia dan lapangan terbang Changi Singapura telah ditutup. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kami akan terbang ke lapangan terbang alternatif yang paling selamat, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia di Malaysia. Para pelajar serta-merta menjadi gempar. Pengetahuan mereka tentang Malaysia terhad kepada menara berkembar dan kepelbagaian makanannya. Beberapa orang pelajar berkata dengan cemas, Malaysia adalah negara di Asia Tenggara. Bahasa dan budayanya sama sekali berbeza. Maria, 17 tahun, berkata sambil menitiskan air mata, "Cikgu, adakah kita akan berjauhan lagi dari keluarga? Sejujurnya, saya sendiri juga risau. Pengetahuan saya tentang Malaysia juga terhad kepada ia, sebuah negara yang pesat membangun dari segi ekonomi dan maju teknologinya. Namun, apa yang berlaku seterusnya menjadi pengalaman yang mengubah hidup kami sepenuhnya." Pesawat mendarat di Kelia selepas tengah malam. Sebaik sahaja saya melihat pemandangan di luar tingkap, saya menahan nafas. Tempat ini lebih terang dan lebih modern daripada mana-mana lapangan terbang di Eropa. Terminal dengan dinding kaca yang besar, kelihatan seperti sebuah istana cahaya yang berkilauan. Ia langsung tidak boleh dibandingkan dengan lapangan terbang lama di Kiev.
Saat melangkah masuk ke terminal, kami menerima kejutan pertama. Walaupun sudah larut malam, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Terdapat kaki tangan di kaunter pertanyaan, dan petugas kebersihan sedang tekun mengelap laluan pejalan kaki. Di lapangan terbang Eropa, perkhidmatan pada waktu malam biasanya terhenti, tetapi di sini sama sekali berbeza. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, kami menerima kejutan kedua. Walaupun sekumpulan pelancong asing tiba secara tiba-tiba, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak panik. Bukan itu sahaja, mereka segera mengaturkan seorang penterjemah yang boleh berbahasa Ukraine. Saya telah melawat banyak negara selama 40 tahun, tetapi saya tidak pernah melihat tindak balas yang begitu pantas dan teliti. Penterjemah itu, dengan mengambil kira umur dan keadaan para pelajar, menjelaskan situasi kepada kami dengan perlahan-lahan. Beliau menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan terperinci, dari urusan penginapan hingga ke jadwal perjalanan keesokan harinya. Beliau malah menawarkan diri untuk membantu kami menghubungi hotel yang sepatutnya kami tuju di Singapura. Ini adalah tahap perkhidmatan yang sukar dibayangkan di sebuah lapangan terbang. Yang paling mengagumkan ialah sistem pelepasan otomatik. Operasi skrin sentuh yang intuitif membolehkan pelajar yang pertama kali menggunakannya pun dapat mengendalikannya dengan mudah. Selain bahasa Inggris, skrin itu juga memaparkan tulisan dalam pelbagai bahasa. Jika ada pelajar yang menghadapi kesukaran, kaki tangan akan segera datang membantu dengan senyuman. Proses mengambil bagasi juga sama mengagumkan. Skrin besar memaparkan status bagasi setiap penerbangan dalam masa nyata, membuatkan kami langsung tidak perlu risau tentang masalah kehilangan bagasi yang biasa berlaku di lapangan terbang Eropa. Semasa menunggu bus untuk ke hotel, riak wajah para pelajar jelas berubah. Wajah cemas mereka telah hilang, dan rasa ingin tahu serta harapan mula bersinar di mata mereka. Aina datang kepada saya dan berkata dengan terkejut, "Cikgu, rupanya Malaysia sebuah negara yang begitu maju. Walaupun kita telah kehilangan segalanya dalam peperangan, saya rasa di sini kita pasti boleh bermula semula." Selepas jam 2 pagi, kami menaiki bus ulang-alik lapangan terbang. Bahagian dalam bus bersih dan kemas, tempat duduknya empuk dan selesa. Pemandu bus segera menyadari kami adalah penumpang asing, dan dengan ramah memperkenalkan dalam bahasa Inggris, perjalanan ke Kuala Lumpur mengambil masa kira-kira sejam. Sila pakai tali pinggang keledar, beliau berkata dengan nada yang lembut. Setelah bus bergerak dengan lancar, pemandangan malam yang indah terbentang di luar tingkap. Walaupun sudah larut malam, Lebuh Raya masih terang benderang, dan kendaraan bergerak dengan teratur. Ketika bus melalui Lebuh Raya bertingkat, para pelajar terpukau. Jalan raya yang dikelilingi oleh lampu bandar itu, keindahannya tidak kurang daripada jambatan Dnieper di Kiev. Yang paling mengejutkan para pelajar ialah deretan kedai serbaneka di sepanjang jalan. Seseorang berbisik, "Sudah pukul 2 pagi, tetapi kedai masih begitu terang, dan orang ramai masih keluar masuk dengan selesa. Di Ukraina, kebanyakan kedai sudah ditutup pada waktu ini." Apa yang lebih mengagumkan ialah melihat wanita muda berjalan pulang sendirian pada larut malam. Walaupun sudah melepasi jam 2 pagi, mereka berjalan dengan tenang, tanpa sebarang tanda kebimbangan atau ketakutan. Bagi para pelajar yang sentiasa berhadapan dengan bahaya dalam peperangan, pemandangan ini sukar dipercayai. Tidak lama kemudian bus menghampiri kawasan yang dipenuhi cahaya dari bangunan-bangunan pencakar langit yang memenuhi seluruh tingkap. Pemandangan lembah dari Lebuh Raya itu begitu indah sehingga memukau. Para pelajar mengeluarkan seruan, "Hebatnya!" dan sibuk mengambil gambar dengan telepon bimbit mereka. Pemandangan ini lebih megah dan modern daripada mana-mana bandar Eropa, seolah-olah kami telah bertemu dengan masa depan. Apabila kami tiba di hotel, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, tetapi persekitaran masih penuh dengan kehidupan. Restoran 24 jam dan gerai makanan menerangi jalanan, dan beberapa pelanggan masih keluar masuk dari kedai serbaneka. Adakah bandar ini tidak mempunyai konsep tidur? Malam di Kuala Lumpur bersinar dengan penuh semangat, malah menimbulkan ilusi sedemikian. Semasa mendaftar masuk di hotel, kami mengalami sentuhan emosi yang pertama dan paling besar dalam perjalanan ini. Kaki tangan di counter, dengan mengambil kira umur dan keadaan para pelajar. Dengan teliti mengaturkan bilik untuk kami di tingkat yang sunyi dan menerangkan dengan terperinci tentang waktu sarapan keesokan harinya, serta maklumat mengenai kedai serbaneka dan restoran berdekatan. Yang paling saya ingati ialah ucapan alu-aluan yang tulus, "Selamat datang semua, semoga Anda menikmati masa yang indah di Malaysia." Apabila beliau mengucapkan kata-kata itu sambil memandang mata saya dengan mesra, bukan secara mekanikal, saya merasakan semua keletihan perjalanan hilang serta-merta. Dalam perjalanan ke bilik dengan lift, Sofia berbisik kepada saya, "Cikgu,
Rupanya Malaysia negara yang macam nih ya. Pelajar-pelajar lain di sekelilingnya juga mengangguk senyap. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu dipenuhi dengan kebimbangan dan ketegangan, kini wajah mereka bersinar dengan cahaya rasa ingin tahu dan harapan. Malam itu, hati saya teruja dan sukar untuk tidur. Apakah pengalaman yang akan saya lalui bersama mereka dalam 3 hari akan datang? Pada masa itu, saya langsung tidak dapat membayangkannya. Hari pun siang. Tepatnya, selepas tidur sebentar selama beberapa jam. Pada pukul 6 pagi, beberapa orang pelajar terjaga karena perbezaan waktu. Pada ketika inilah, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Aina berasa tidak sihat dan pengsan di dalam bilik. Mungkin disebabkan oleh persekitaran yang asing, keletihan perjalanan, ditambah dengan tekanan akibat perang. Saya segera menghubungi 999. Yang mengejutkan, operator boleh bertutur dalam bahasa Inggris dan menyatakan bahwa selepas mengesahkan lokasi yang tepat, mereka akan segera menghantar bantuan. Dalam masa kurang dari 5 menit, ambulans tiba. Walaupun berada di pusat bandar yang sibuk, kelajuan tindak balas ini sangat mengagumkan, walaupun dibandingkan dengan sistem kecemasan di Ukraina. Profesionalisme pasukan paramedik sangat cemerlang. Sebaik sahaja tiba di lokasi, mereka dengan pantas menilai keadaan pesakit dan mula memberikan rawatan kecemasan yang sewajarnya. Mereka mengambil kira pesakit adalah seorang wanita muda dan bertindak dengan teliti, serta pada masa yang sama melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dengan tepat. Seorang paramedik menjelaskan keadaan kepada kami dalam bahasa Inggris yang mudah, menenangkan kami yang sedang bimbang. Jangan risau, ia mungkin hanya dehidrasi ringan. Untuk berjaga-jaga, kita bawa dia ke hospital untuk pemeriksaan. Peralatan di dalam ambulans juga adalah yang terkini. Ia boleh memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa perjalanan dan dilengkapi dengan kemudahan untuk rawatan kecemasan lanjutan jika perlu. Hubungan dengan hospital juga telah dibuat, memastikan rawatan dapat dimulakan sebaik sahaja tiba. Dari saat kami tiba di Hospital Kuala Lumpur, kejutan baru bermula. Walaupun jabatan kecemasan sibuk, ia sangat teratur. Setiap kawasan ditandakan dengan jelas, dan aliran pergerakan pesakit direka dengan sangat efisien. Respons di counter juga mengagumkan. Terdapat counter khas untuk pesakit asing. Dan kaki tangan boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar. Mereka juga menerangkan dengan terperinci mengenai prosedur insurans perubatan Ukraina. Sistem sokongan untuk warga asing seperti ini jarang ditemui, walaupun di hospital. Semasa menunggu, juru rawat secara berkala datang untuk memeriksa keadaan Aina. Untuk meredakan kebimbangan pelajar-pelajar lain, beliau dengan prihatin menerangkan keadaan dengan terperinci. Apabila pemeriksaan bermula, kepakaran dokter membuatkan saya kagum. Beliau mengambil kira keadaan psikologi pesakit muda itu, dan dengan sabar bertanya tentang simptomnya. Pemeriksaan juga sangat pantas. Keputusan ujian darah keluar dalam masa 30 menit. Diagnosisnya tidak serius, keletihan akibat perjalanan dan dehidrasi ringan. Dengan pengambilan air yang mencukupi dan rehat, beliau akan pulih. Tetapi dokter, untuk berhati-hati, menasihatkan agar beliau dipantau selama beberapa jam. Dalam proses mengambil preskripsi dan pergi ke farmasi, kami mengalami satu lagi pengalaman yang menyentuh hati. Ahli farmasi, dengan mengambil kira umur dan simptom pesakit, menerangkan dengan terperinci dari cara pengambilan obat hingga ke kesan sampingan. Malah, mereka mencetak panduan pengambilan obat dalam bahasa Inggris untuk kami. Kejutan terakhir ialah kosnya. Termasuk rawatan kecemasan, pemeriksaan, dan obat-obatan, jumlah kosnya hanya kira-kira separuh daripada kos perubatan di Ukraina. Tiada bayaran tambahan, dikenakan karena kami adalah pesakit asing. Semasa meninggalkan hospital, hati saya amat tersentuh. Saya sentiasa berbangga dengan sistem perubatan Ukraina, tetapi perkhidmatan perubatan di Malaysia secara keseluruhannya sangat cemerlang, terutamanya keprihatinan terhadap warga asing, dan sistem yang sangat efisien, mempunyai banyak perkara yang boleh dipelajari. Melalui pengalaman perubatan ini, pemahaman para pelajar terhadap Malaysia menjadi lebih mendalam. Mereka menyadari bahwa bukan sahaja teknologinya yang maju, tetapi keprihatinan terhadap insan telah meresap ke dalam setiap sudut masyarakat. Selepas keadaan kesehatan Aina pulih, kami memutuskan untuk memulakan penjelajahan kami di Kuala Lumpur secara rasmi. Destinasi pertama kami ialah sebuah kedai serbaneka besar berhampiran hotel. Selepas sarapan, para pelajar berkata, semalam terlalu tergesa-gesa, tidak sempat melihat dengan teliti. Mahu pergi lihat lagi, sebaik sahaja membuka pintu, mata para pelajar terbeliak. Bahagian dalam kedai itu seolah-olah dunia lain. Rak-rak dipenuhi dengan barangan berwarna-warni yang mempesonakan.
terutamanya di bahagian minuman. Seluruh dinding dipenuhi dengan botol dan tin. Maria berhenti di hadapan bahagian mie segera. Di Ukraina, mie segera adalah makanan import yang mahal, tetapi di sini, kepelbagaian dan harganya sangat menakjubkan. Dan ia sangat murah. Maggi, Mame, Indomie, semuanya jenama yang tidak pernah dilihat, kata Katrina teruja. Apabila bertanya kepada pekerja kedai, beliau tersenyum dan mencadangkan. Yang paling populer ialah mie kari ini. Yang lebih mengejutkan ialah bahagian makanan sedia untuk dimakan. Nasi lemak dan pelbagai jenis kuih yang tersusun rapi kelihatan sangat segar, seolah-olah baru disediakan. Nasi lemak bungkus, bihun goreng, sandwich. Harganya sekitar 3 hingga 6 ringgit, yang hanya kira-kira 1 euro. Para pelajar serentak berseru. Di Ukraina, untuk makan seperti ini sekurang-kurangnya 15 euro. Sofia mengambil sebungkus nasi lemak, matanya bersinar dan berkata, ini boleh dipanaskan dalam ketuhar gelombang mikro. Hakikat bahwa kedai Serbaneka membenarkan penggunaan ketuhar gelombang mikro secara bebas merupakan satu kejutan bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Eropa. Di bahagian dalam kedai, terdapat satu sudut perkhidmatan. Di sini bukan sahaja ada ATM, tetapi juga perkhidmatan penghantaran bungkusan, pembayaran bil utility, dan juga mesin tambah nilai kad prabayar. Seorang pelajar yang ingin tahu bertanya kepada pekerja kedai, betulkah semua ini boleh dilakukan di sini? Pekerja itu mengangguk dengan lembut dan menjelaskan satu persatu. Ya, walaupun bank sudah tutup, banyak urus niaga keuangan boleh diselesaikan di sini. Bungkusan yang ditempa secara dalam talian juga boleh diambil di sini. Tiket konser atau acara juga boleh diambil dengan mudah di sini. Para pelajar mengangguk kagum. Aina mula membandingkan dengan Ukraina. Di Ukraina, untuk memindahkan uang mesti pergi ke bank. Menghantar bungkusan mesti pergi ke pejabat pos atau syarikat kurier, dan membayar bil utility semuanya perlu dilakukan di tempat yang berbeza. Menyadari perbezaan ini, wajahnya menunjukkan gabungan rasa hormat dan kekaguman. Di ruang makan kecil di dalam kedai, beberapa orang pelajar memutuskan untuk mencoba makanan yang dibeli. Pekerja kedai membantu mereka memanaskannya dengan ketuhar gelombang mikro dan dengan teliti menyediakan sudu garpu dan tisu. Keprihatinan ini sekali lagi menyentuh hati mereka. Sebaik sahaja merasai suapan pertama, pujian, sedapnya, terpacul dari mulut mereka. Nasi dan sambalnya hangat serta penuh rasa. Ada yang berkata ia lebih sedap daripada di restoran. Memandangkan harganya, kualiti sebegini adalah satu keajaiban. Semasa makan, saya memerhatikan keadaan sekeliling. Pekerja pejabat datang membeli kopi, pelajar membeli makanan ringan, warga emas membeli surat kabar. Di sini terdapat kehidupan harian rakyat Malaysia. Kedai Serbaneka wujud sebagai pusat kehidupan. Selepas itu, saya berbual dengan seorang pekerja wanita muda. Beliau berkata beliau juga sering bekerja shift malam. Seorang pelajar bertanya, tidak takutkah bekerja pada waktu malam? Beliau tersenyum dan menggelengkan kepala. Keselamatan di sini baik. Saya tidak pernah risau. Saya sudah bekerja beberapa tahun dan tidak pernah menghadapi bahaya. Lagipun, pelanggan semua sangat sopan. Mendengar kata-kata ini, para pelajar saling berpandangan dan mengeluarkan suara kagum secara senyap. Keluar dari kedai, papan tanda kedai Serbaneka dapat dilihat di mana-mana. Seolah-olah setiap 100 meter ada satu. Para pelajar menggelengkan kepala dan berkata, di Kiev, kedai Serbaneka sangat jarang, dan kalau ada pun, pilihan barangannya terhad. Katrina berbisik sendirian. Entah berapa banyakkah kedai Serbaneka di Malaysia. Kemudian, saya mencari maklumat dan mendapati terdapat lebih daripada 13.000 kedai di seluruh negara, menjadikannya salah satu yang terpadat di dunia. Mendengar angka ini, para pelajar terngangah. Populasi Ukraina adalah sekitar 40 juta, tetapi kedai Serbaneka di negara kami mungkin hanya beberapa ratus. Jurangnya terlalu besar. Saya telah membawa pelajar melancong selama 40 tahun, tidak terkira banyaknya, tetapi saya tidak pernah melihat pelajar begitu terpesona dengan kedai Serbaneka. Ini mungkin karena kewujudan kedai Serbaneka bukan sekadar sebuah kedai, tetapi ia melambangkan kecekapan tinggi masyarakat Malaysia dalam bentuk miniatur. Di lobi hotel, apabila berbual dengan pelajar lain tentang kedai Serbaneka, mereka juga serentak berkata, kami pun mau pergi tengok. Jadi, kami memutuskan untuk melawat rangkaian kedai lain pada sebelah petang. Semua orang sangat ingin tahu tentang keunikan setiap jenama seperti 7-Eleven, My News, dan Kakak Supermart. Pada pukul 10 pagi, kami menuju ke Taman KLCC. Ini adalah tempat yang disyorkan oleh kaki tangan hotel sebagai tempat terbaik untuk merasai kehidupan warga Kuala Lumpur. Kami menaiki LRT untuk ke sana, yang merupakan satu pengalaman menarik bagi para pelajar.
Melepasi pintu tiket dan berjalan ke platform, para pelajar sekali lagi mengeluarkan suara terkejut. Stesen itu sangat bersih sehingga sukar dipercayai. Lantai yang digilap berkilat, papan iklan di dinding tersusun rapi. Ini sangat berbeza dengan suasana lama dan suram di Metro Kiev. Seluruh ruang dipenuhi dengan suasana yang cerah dan modern. Apabila menuruni eskalator ke platform, satu lagi seruan kagum kedengaran. Walaupun strukturnya digali dalam, udaranya sangat segar, langsung tiada rasa terkurung. Sistem pengudaraan berfungsi dengan baik, mengekalkan keselesaan yang sama seperti di permukaan tanah. Mungkin karena sudah melepasi waktu puncak pagi, orang tidak begitu ramai, tetapi tingkah laku mereka yang berada di situ sangat mengagumkan. Semua orang berbaris dengan teratur di belakang garisan menunggu, menanti kereta api dengan senyap. Di lantai, terdapat tanda penunjuk tempat menaiki kereta api, dan orang ramai berbaris dalam dua barisan mengikut tanda tersebut. Seorang pelajar melihat papan maklumat elektronik di platform, dan terkejut lagi. Ia memaparkan masa ketibaan kereta api seterusnya, dengan tepat dalam unit minit. Aina membandingkan dengan jam tangannya dan berkata, betul-betul tepat pada masanya. Apabila kereta api tiba tepat pada waktunya, pergerakan orang ramai berubah. Sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang berundur selangkah untuk memberi laluan kepada penumpang yang turun. Sebelum semua penumpang selesai turun, tiada seorang pun yang menolak atau tergesa-gesa. Kemudian barisan itu bergerak ke hadapan secara semula jadi. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilihat di Metro Kiev. Memasuki gerabak, lebih banyak kejutan menanti kami. Bahagian dalamnya bersih dan senyap sehingga sukar dipercayai. Tiada sebarang contengan di tempat duduk, lantai digilap berkilat, malah pemegangnya memantulkan cahaya. Ia dipenuhi dengan rasa kebersihan. Penyaman udara selesa dan suhunya sederhana. Bunyinya juga sangat perlahan, dan suara orang bercakap secara semula jadi menjadi lebih perlahan. Tidak lama kemudian, kereta api tiba di destinasi kami. Kami naik ke permukaan tanah, melalui pintu keluar, dan di hadapan kami terbentang pemandangan menara berkembar Petronas yang megah dan taman yang luas. Para pelajar serentak mengeluarkan suara kagum. Di tengah-tengah Kuala Lumpur, terdapat sebuah taman hijau yang terancang dengan baik. Di kejauhan, masih boleh melihat menara KL dan gugusan bangunan pencakar langit. Skala ini tidak dapat ditandingi oleh sungai Dnieper di Kiev. Memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang di hadapan mata kami. Ramai warga kota sedang menikmati senaman pagi. Ada yang berjoging, berbasikal, dan bermain kasut roda. Tidak sangka pada waktu pagi hari bekerja, begitu ramai orang keluar beriadah. Para pelajar amat tersentuh dengan peralatan senaman yang boleh digunakan secara percuma. Di sepanjang laluan pejalan kaki, terdapat peralatan kecergasan. Dan lelaki, wanita, tua, dan muda, semuanya sedang melakukan aktiviti masing-masing. Melihat papan tanda yang bertulis, percuma untuk digunakan, para pelajar berseru, di Ukraine, untuk bersenam mesti pergi ke gimnasium dan membayar yuran. Ketika itu, Sofia memberanikan diri untuk berbual dengan seorang lelaki tua yang sedang menggunakan peralatan. Walaupun bahasa tidak begitu difahami, melalui bahasa isyarat, mereka dapat berkomunikasi. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Ya, setiap pagi saya bersenam di sini, untuk kesehatan." Senyumannya yang lembut membuatkan para pelajar turut tersenyum. Berjalan di laluan basikal di taman, kami menemui satu lagi budaya baru, stesen sewaan basikal awam. Basikal berwarna cerah dengan tulisan seperti BIM dan trike tersusun rapi. Dengan menggunakan telepon bimbit, basikal boleh disewa dengan mudah. Para pelajar berkata, Ukraine juga ada sistem yang serupa, tetapi tidak begitu lengkap. Kami duduk berehat di bangku taman. Memandang sekeliling, kami melihat ramai keluarga. Bapak berbasikal bersama anak-anak, ibu menolak kereta sorong bayi berjalan-jalan. Suatu pemandangan harian yang tenang dan damai. Yang paling mengagumkan ialah orang yang membawa anjing bersiar-siar. Semua orang menggunakan tali pengikat dan memegang beg kecil di tangan. Melihat seorang lelaki dengan teliti membersihkan najis anjingnya, para pelajar berkata dengan kagum. Kesedaran sivik mereka sangat tinggi. Kami memutuskan untuk berehat di sebuah kafe di dalam taman. Pekerja kafe menyadari kami adalah orang asing dan segera memberikan menu dalam bahasa Inggris. Para pelajar memilih minuman masing-masing, dan ada yang mencoba teh tarik yang terkenal di Malaysia. Duduk di tempat duduk luar, merasai angin sepoi-sepoi bahasa dari taman, kami menikmati minuman kami dengan santai. Angin bertiup sepoi-sepoi, membelai wajah, sangat selesa. Para pelajar senyap-senyap menikmati pemandangan, tidak banyak bercakap, dengan senyuman terukir di wajah mereka. Katrina berbisik, tidak sangka di tengah-tengah bandar ada tempat seperti ini.
Pelajar lain mengangguk setuju. Kiev juga ada sungai, tetapi ruang yang dibina untuk rakyat tidak begitu lengkap. Malaysia benar-benar mementingkan kehidupan rakyatnya. Di luar kafe, orang ramai mengisi masa mereka dengan cara masing-masing. Ada yang membaca buku, ada yang melukis, ada yang mendengar musik dengan fon kepala. Setiap orang menikmati masa yang tenang mengikut rentak mereka sendiri. Memiliki ruang santai seperti ini dalam kehidupan bandar seolah-olah menunjukkan kemakmuran masyarakat Malaysia ini. Pada ketika itu, seorang nenek berjalan lalu. Melihat kami, sekumpulan pelajar asing, beliau tersenyum lembut kepada kami. Maria berkata hello dalam bahasa Melayu, dan nenek itu melambai kembali. Kehangatan saat itu adalah sebahagian daripada pesona Malaysia. Selepas makan tengah hari, kami melawat sebuah kompleks yang menggabungkan kedai buku dan pusat membeli belah. Saya pikir ini adalah tempat yang membolehkan mereka merasai suasana kreatif dan budaya Malaysia. Kami menaiki LRT dan turun di stesen KLCC. Dari laluan bawah tanah stesen, kami berjalan ke kompleks tersebut. Para pelajar sangat kagum. Tidak perlu terkena hujan atau panas untuk sampai ke sini hebatnya. Oleh kerana Kiev hampir tiada laluan bawah tanah, struktur yang selesa ini terasa sangat baru bagi mereka. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kedai buku Kinokunya, mata para pelajar terus bersinar, rak buku gergasi yang mencecah siling yang tinggi, seperti dinding cahaya, buku-buku yang tersusun rapi, ruang fantasi yang sama sekali berbeza daripada perpustakaan biasa, terbentang di hadapan mata. Adakah ini benar-benar kedai buku? Ia seperti sebuah karya seni. Di tengah-tengah rasa terkejut dan kagum, saya tersenyum perlahan. Tetapi apa yang saya mahu pelajar lihat bukanlah keindahan seni binanya, tetapi bayangan orang ramai yang berkumpul di sini. Walaupun pada sebelah petang hari bekerja, masih ramai warga kota yang membaca dengan senyap. Lelaki berpakaian sut yang menggunakan waktu rehat kerja, wanita yang membaca sambil membuat nota di buku catatannya. Setiap orang kelihatan fokus dan tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Kami juga mencari tempat duduk masing-masing dan mengambil sebuah buku. Di bahagian bahasa asing, terdapat banyak buku dalam bahasa Inggris dan Jerman. Sofia berkata dengan terkejut, "Cikgu, di sini ada buku oleh Milan Kundera." Di tangannya adalah karya agung seorang penulis yang mewakili sastera Ukraina. Pada saat itu, mata pelajar itu bersinar dengan rasa bangga. Tidak sangka dapat melihat buku penulis Ukraina di Malaysia, kata seorang pelajar dengan terharu. Yang paling mengagumkan ialah para pekerja pejabat yang berpakaian sut itu. Walaupun sudah melepasi waktu makan tengah hari, mereka duduk dengan senyap di tempat duduk mereka sambil membaca. "Mereka tidak perlu bekerjakah?" tanya Aina bergurau. Pemandu pelancong kami menjawab, "Mereka mungkin menggunakan waktu rehat makan tengah hari untuk datang ke sini." Ramai orang, walaupun hanya mempunyai masa yang singkat, suka menikmati membaca. Mendengar ini, pelajar lelaki itu mengeluarkan suara kagum. Membaca di kedai buku semasa rehat makan tengah hari adalah budaya yang hebat. Di Ukraina, semua orang menghabiskan waktu rehat dengan minum kopi atau merokok. Pelajar lain menyambung, "Orang Malaysia benar-benar menghargai ilmu ya. Pada waktu siang hari bekerja pun begitu ramai orang membaca. Saya dengar tahap pendidikan mereka sangat tinggi. Sekarang barulah saya faham." Selepas itu, kami berada di dalam kedai buku itu selama kira-kira sejam. Para pelajar mengambil buku dalam bidang yang mereka minati. Ada yang membaca buku pembelajaran bahasa Melayu, ada yang membelek buku sejarah Malaysia, dan ada juga yang membaca buku pengenalan tentang Malaysia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam perjalanan ke pintu keluar, saya berbual dengan mereka. Katrina berkata dengan riak wajah yang serius, "Cikgu, saya rasa saya mula faham mengapa Malaysia begitu maju, karena mereka mempunyai budaya di mana orang bijak sentiasa belajar." Pelajar-pelajar di sebelahnya juga mengangguk. Saya percaya semangat menuntut ilmu boleh memajukan negara. Pelajar lain mula membandingkan perbezaan dengan Kiev. Kiev juga ada perpustakaan, tetapi tidak ramai yang menggunakannya. Terutamanya golongan muda jarang pergi secara sukarela. Saya sangat cemburu dengan budaya membaca mereka. Selepas itu, kami berjalan-jalan di dalam pusat membeli belah surya KLCC sambil terus berbincang tentang sikap Malaysia terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Para pelajar berkata bahwa selepas kembali ke Ukraina, mereka akan belajar dengan lebih tekun, berharap dapat menjadi seperti pelajar Malaysia, melaburkan usaha untuk pertumbuhan diri mereka. Pada pukul 4 petang, kami tiba di Bukit Bintang. Sasaran seterusnya ialah Pusat Budaya Anak Muda Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari stesen monorel, para pelajar terpana dengan tenaga yang luar biasa, menahan nafas, hiruk-pikuk bandar, musik dari artis jalanan, dan kumpulan anak muda yang berpakaian bebas dan bersemangat. Kami mula berjalan di kawasan pejalan kaki Bukit Bintang.
Perkara pertama yang menarik perhatian ialah persembahan jalanan. Beberapa anak muda meletakkan pembesar suara dan sedang membuat persembahan tarian. Mengikut rentak musik pop Melayu yang rancak, mereka menari dengan tarian segerak yang mantap. Tahap kesempurnaannya membuatkan penonton di sekeliling mengeluarkan suara kagum. Para pelajar juga berhenti dan menonton dengan asyik. Selepas persembahan tamat, penonton memberikan tepukan gemuruh, dan ada yang meletakkan wang shilling ke dalam topi mereka. Anak-anak muda itu tersenyum lebar dan menjawab, "Terima kasih." Aina berkata dengan kagum. Tahap persembahan jalanan mereka sangat tinggi. Di Kiev juga ada, tetapi tidak setinggi ini kesempurnaannya. Berjalan beberapa langkah lagi, kali ini giliran persembahan kugiran. Bunyi gitar dan drum yang rancak, suara nyanyian yang jelas. Para pelajar secara semula, jadi menggerakkan badan mengikut rentak. Musik tiada sempadan. Kata-kata ini benar-benar bergema di dalam hati. Sofia memberanikan diri dan meletakkan beberapa keping shilling ke dalam topi. Pemuzik itu tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Walaupun dia sedikit malu, dia kelihatan sangat gembira. Interaksi yang mesra itu seolah-olah melambangkan suasana bebas di bandar ini. Kami meneruskan perjalanan ke pasar seni. Di sana, para seniman muda menjual karya mereka secara langsung. Aksesori, lukisan, barangan buatan tangan, setiap satunya penuh dengan keaslian dan mencerminkan kepekaan anak muda. Para pelajar berhenti di hadapan sebuah gerai. Di sini, terdapat anting-anting berkonsepkan wow bulan dengan gaya modern. Wanita yang menjualnya menjelaskan dalam bahasa Inggris yang lancar. Ini adalah aksesori yang menggabungkan corak tradisional Malaysia dengan reka bentuk modern. Katrina membeli sepasang sebagai cendera hati. Sesuai sangat, katanya sambil tersenyum. Gerai lain mempamerkan seni khat. Karya-karya puisi yang ditulis dengan sapuan berus yang indah. Para pelajar memuji, tulisan Jawi sangat cantik. Maria meminta seniman itu menulis namanya dalam tulisan Jawi. Seniman itu dengan gembira menggunakan sapuan berus yang lancar untuk menulis namanya. Saat menerima kertas itu, wajah pelajar itu mekar dengan senyuman secerah matahari. Hebatnya ada tempat untuk seniman muda meluahkan perasaan mereka secara bebas, kata pelajar lain. Di Ukraina, peluang seperti ini sangat sedikit. Saya mengangguk dalam hati. Sesungguhnya, Malaysia mempunyai landasan yang kukuh yang menyokong budaya dan kreativiti anak muda. Berjalan di jalanan. Kali ini para pelajar tertarik dengan fashion. Anak-anak muda dengan berani menonjolkan kepribadian masing-masing. Setiap gaya penuh dengan keyakinan. Anak muda Malaysia sangat bergaya, kata seorang pelajar perempuan. Gadis-gadis lain juga tersenyum dan mengangguk. Kami berhenti di hadapan sebuah kafe. Dari luar, perabot dan lampu sudah cukup mengagumkan. Menjenguk ke dalam, dindingnya dihiasi dengan karya seni, dan rak buku dipenuhi dengan buku reka bentuk dan album fotografi. Saya mahu masuk dan lihat, kata para pelajar. Kami pun terus masuk ke dalam kafe. Bahagian dalamnya lebih menawan daripada yang dibayangkan. Barista itu tersenyum dan menyerahkan menu berbahasa Inggris, sambil menjelaskan yang disyurkan ialah minuman istimewa asli yang dibancuh menggunakan daun teh Malaysia. Para pelajar dengan teruja memesan teh tarik, jus limau asam boy, dan lain-lain, minuman yang mempersembahkan cita rasa tradisional Malaysia dengan cara modern. Setelah duduk, kami mendapati ramai anak muda di dalam kedai membuka komputer riba, sedang belajar, atau membuat kerja reka bentuk. Kafe bukan sahaja tempat untuk berehat, tetapi juga telah menjadi pangkalan untuk bekerja dan berkarya. Menjelang senja, lampu-lampu di jalanan mula menyala. Bunyi musik yang mengalir, suara orang ramai yang berjalin. Pintu restoran dan kedai minuman terbuka luas, aroma wangi dan suara gelak tawa memenuhi jalanan. Para pelajar benar-benar terpikat dengan suasana yang meriah itu. Orang Malaysia sangat ramah, ya? Mereka akan tersenyum dan bercakap dengan orang asing, dan akan membantu kita. Saya rasa, suasana terbuka ini adalah daya tarikan Malaysia. Pada pukul 9 malam, tiba masanya untuk pulang ke hotel. Para pelajar dengan berat hati memandang kembali ke jalanan malam. Mahu tinggal sekejap lagi. Mendengar kata-kata itu, saya juga mempunyai perasaan yang sama dan mengangguk senyap. Keesokan paginya, akhirnya tiba hari terakhir kami di Malaysia. Para pelajar bangun awal dan mengemas bagasi mereka. Dijangkakan kami akan ke lapangan terbang pada 11 petang. Selepas sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke kawasan segitiga emas untuk bersiar-siar dan membeli belah buat kali terakhir. Berjalan kaki dari hotel, merasai udara pagi yang sejuk, para pelajar dengan senyap merakam pemandangan jalanan Kuala Lumpur ke dalam mata mereka. Apabila tiba di kawasan Bukit Bintang, jalanan sudah agak sibuk. Kerana hujung minggu, pelancong dan penduduk tempatan bercampur baur, penuh dengan tenaga.
Butik mewah, pusat membeli belah, kedai kreatif berderetan. Tingkap pameran mempamerkan barangan musim terbaru. Pelajar-pelajar perempuan pertama sekali menyerbu masuk ke kedai farmasi. Harganya berpatutan dan kualitinya sangat baik, katanya gembira. Pekerja kedai dengan teliti membungkus hadiah untuk mereka yang juga membuatkan mereka sangat terharu. Kemudian, kami pergi ke Medan Selera. Pelajar yang pertama kali makan kue tempatan mengeluarkan suara kagum, manis dan panas, sedapnya. Pelajar lain pula memegang sekeping roti canai yang wangi dan tersenyum berkata, "Pencuci mulut macam ini tiada di Ukraina kan?" Mereka menikmati budaya snack unik Malaysia, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman kebahagiaan yang tulus. Selepas itu, kami masuk ke sebuah kedai cenderawasih khas. Di sini, terdapat pelbagai barangan kecil bercirikan Malaysia. Baju ti dengan gambar menara berkembar Petronas, replika wow bulan yang komel, dan barangan lain yang penuh dengan cita rasa Malaysia. Para pelajar memilih cenderawasih untuk keluarga dan rakan-rakan masing-masing. Pekerja kedai melihat pelajar-pelajar asing ini dan tersenyum berkata, "Terima kasih datang ke Malaysia. Saya bagi diskaun istimewa untuk kamu semua." Keikhlasan yang hangat itu sekali lagi menyentuh hati para pelajar. Orang Malaysia baik sungguh. Tiba waktu makan tengah hari, para pelajar berkata mereka mahu makan makanan tempatan. Kami masuk ke sebuah kedai makan yang pakar dalam nasi lemak. Kedai itu sudah penuh dengan pelanggan. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris. Jadi memesan makanan sangat mudah. Apabila nasi lemak yang wangi dihidangkan, para pelajar berseru, "Wanginya!" Pekerja kedai dengan lembut mengajar mereka cara makan. Semua orang gembira sambil menggaul dan makan. Rasanya lebih sedap daripada yang dibayangkan, dan wajah mereka menunjukkan senyuman puas. Pada sebelah petang, kami melawat Masjid Jamek. Menghadapi bangunan bersejarah itu, para pelajar senyap-senyap memandang ke atas. Masa seolah-olah terhenti. Di dalam masjid yang penuh dengan suasana damai itu, semua orang terdiam. Kami duduk berehat di tangga, berbual tentang pengalaman 3 hari ini. Perjalanan ini adalah masa yang sangat berharga. Perjalanan yang tidak disengajakan ini menjadi kenangan terindah dalam hidup. Mata Sofia berbinar-binar dan berkata, "Saya pada mulanya langsung tidak tahu apa-apa tentang Malaysia, tetapi sekarang ia menjadi negara kegemaran saya." Pelajar lain juga menyatakan persetujuan. "Saya pasti akan datang lagi. Lain kali, harap dapat tinggal lebih lama." Kembali ke hotel, mengambil bagasi. Masa untuk menaiki bus ke lapangan terbang semakin hampir. Walaupun tangan para pelajar penuh dengan beg membeli belah, riak wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Memandang keluar tingkap ke arah pemandangan jalanan Kuala Lumpur yang terbentang, mata mereka memancarkan cahaya yang dinamakan keengganan untuk pergi dan kesyukuran. Bersandar di tempat duduk bus, para pelajar senyap-senyap memandang keluar tingkap. Jalan-jalan di Kuala Lumpur perlahan-lahan berlalu ke belakang. Seseorang berbisik, "Selamat tinggal Kuala Lumpur, aku pasti akan kembali." Suara itu tidak kedengaran seperti ucapan selamat tinggal, tetapi lebih seperti satu janji. Tidak lama kemudian, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 3 hari yang lalu, kami datang ke sini karena pendaratan cemas, tetapi sekarang kami berdiri di sini dengan perasaan yang sama sekali berbeza. Bayangan kebimbangan dan ketegangan telah hilang, digantikan dengan rasa berat hati dan kesyukuran yang melimpah. Semasa mendaftar masuk, para pelajar tersenyum dan berkata kepada kaki tangan, "Masa di Malaysia sungguh indah." Kaki tangan itu juga menjawab dengan lembut, "Selamat datang lagi ke Malaysia. Terima kasih atas kunjungan Anda." Dalam perbualan ringkas itu, terdapat pertukaran hati yang hangat. Sementara menunggu pemeriksaan keluar, saya bertanya kepada para pelajar, "Selepas pulang ke Ukraina, apa yang kamu mahu lakukan?" Aina menjawab tanpa teragak-agak, "Saya mahu mula belajar bahasa Melayu." Pelajar lain juga mengangguk. Saya juga. Saya mahu coba masuk ke universiti di Malaysia. Saya akan pujuk ibu bapa saya. Saya rasa belajar di Malaysia boleh belajar lebih banyak perkara. Melihat riak wajah mereka yang serius, hati saya terasa hangat. Tiba masanya untuk menaiki pesawat. Semasa berjalan ke pintu pelepasan, pelajar-pelajar yang menoleh ke belakang melihat cahaya lampu Kuala Lumpur terpantul di mata mereka. Ada yang mengesat mata perlahan-lahan dengan sapu tangan. Itu adalah air mata perpisahan, tetapi bukan air mata kesedihan. Sebaliknya air mata yang membuatkan orang merasakan janji di dalam hati. Pesawat meluncur di landasan dan naik ke langit malam. Di luar tingkap, pemandangan malam Malaysia perlahan-lahan menjadi semakin kecil. Begitulah pengalaman 72 jam kami di Malaysia berakhir. Namun, itu bukanlah penamat, tetapi permulaan segalanya.
Keesokan paginya, pesawat tiba di lapangan terbang Kiev. Di dewan ketibaan, para ibu bapa menyambut kami dengan senyuman. Para pelajar dengan teruja menceritakan pelbagai pengalaman mereka di Malaysia. Para ibu bapa pada mulanya terkejut, tetapi tidak lama kemudian, mata mereka menunjukkan rasa bangga. Tidak sangka Malaysia sebuah negara yang begitu selamat dan selesa. Dan orangnya begitu ramah, semua orang mendengar dengan teliti. Riak wajah mereka seolah-olah mereka juga telah melalui perjalanan itu bersama-sama. Dalam minggu berikutnya, satu keajaiban kecil berlaku. Para pelajar mula menyiarkan gambar dan video yang diambil di Malaysia di media sosial. Puluhan siaran muncul di Instagram dan TikTok. Responsnya merebak dengan cepat. Rakan-rakan di ruangan komen menyatakan rasa terkejut dan kagum. Begitukah negara Malaysia? Mahu pergi tengoklah. Suara-suara seperti ini kedengaran di mana-mana. Antara yang paling populer ialah video makan di kedai serbaneka pada larut malam. Gambaran wanita muda boleh menghabiskan masa dengan selamat, walaupun pada tengah malam telah mencetuskan reaksi yang hebat. Jumlah tontonan melebihi 200.000 kali. Disebabkan ini, minat ibu bapa terhadap Malaysia juga meningkat dengan mendadak. Di mesyuarat ibu bapa di sekolah, Malaysia menjadi topik utama. Suara-suara yang berharap untuk menghantar anak-anak mereka belajar di Malaysia muncul satu demi satu. Adakah Malaysia benar-benar selamat? Bagaimana tahap pendidikannya? Adakah kos sara hidup mahal? Semua orang mahu tahu keadaan sebenar Malaysia. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Selepas ceramah berakhir, ramai pelajar datang kepada saya. Saya mahu belajar di Malaysia. Dari mana patut saya mulakan? Di mana saya boleh belajar bahasa Melayu? Bagaimana cara untuk masuk ke universiti di Malaysia? Pandangan mata mereka bukan lagi pandangan pelajar yang dulu. Ia adalah mata yang penuh dengan impian. Gelombang ini tidak lama kemudian turut mempengaruhi dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan menghubungi sekolah saya, menyatakan hasrat untuk mengkaji sistem pendidikan Malaysia, terutamanya berminat dengan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah saya juga mula mempromosikan program pertukaran dengan Malaysia untuk menjalinkan hubungan sekolah angkat dengan sebuah sekolah menengah antara bangsa di Kuala Lumpur. Pengetua sendiri merancang lawatan ke Malaysia. Dan yang paling mengejutkan saya ialah perubahan pada pelajar-pelajar yang pernah melawat Malaysia itu sendiri. Selepas pulang, sikap belajar mereka menjadi lebih serius berbanding sebelum ini. Mereka berkata mereka terinspirasi oleh semangat belajar yang tekun oleh pelajar Malaysia. Sikap mereka di dalam kelas berubah. Dalam tindakan-tindakan kecil seharian, dapat dilihat keinginan mereka untuk memperbaiki diri. Saya berpikir dalam hati, perjalanan ini bukan sekadar lawatan sambil belajar, tetapi satu perjalanan pembelajaran yang menyalakan api di dalam hati para pelajar. Dan api itu, walaupun mereka dewasa kelak, tidak akan pernah padam. 3 bulan kemudian, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Daripada 22 orang pelajar itu, 12 orang menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia sekali lagi dan telah merancang perjalanan ke Malaysia bersama keluarga mereka. Aina telah meyakinkan ibu bapanya untuk menyertai kursus pembelajaran bahasa Melayu selama 2 minggu semasa cuti musim panas. Sofia, dalam mempertimbangkan pilihan universiti, mula serius mempertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia. Setahun kemudian, saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Sekolah Seni Kebangsaan Kiev akan menjalinkan hubungan sekolah angkat dengan sebuah sekolah menengah swasta di Kuala Lumpur. Dijangkakan pertukaran pelajar akan diadakan setiap tahun. Sebagai kumpulan pertama program ini, seramai 15 orang pelajar, termasuk Aina dan Sofia, akan belajar di Malaysia selama 3 bulan. 72 jam itu telah mengubah hidup saya. Aina berkata, sekarang di Ukraina sedang berlaku gelombang pengajian Malaysia. Banyak sekolah memperkenalkan kaedah pendidikan Malaysia, terutamanya menekankan peningkatan keupayaan pembelajaran kendiri pelajar. Saya juga secara berkala memberi ceramah di institusi pendidikan di Ukraina mengenai sistem pendidikan Malaysia. Saya menjelaskan bahwa penyelarasan teknologi dan kemanusiaan, kewujudan bersama kecekapan dan keprihatinan, penyatuan pertumbuhan pribadi dan pembangunan sosial, ini semua adalah ciri-ciri pendidikan Malaysia. 72 jam yang tidak disengajakan itu telah membawa perubahan besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Kini, setiap bulan terdapat rombongan sambil belajar pendidikan dari Ukraina melawat Malaysia, dan ramai peserta pulang selepas mengalami gandon yang sama. Yang paling menarik ialah perubahan jangka panjang para pelajar yang mengambil bahagian. Selepas pulang, sikap belajar mereka jelas berubah. Masa untuk belajar secara kendiri meningkat, dan keprihatinan mereka terhadap orang lain juga semakin mendalam.
Aina kini sedang belajar hubungan antara bangsa di sebuah university di Malaysia. Beliau berkata, pada masa hadapan, beliau berharap dapat menggunakan semangat keprihatinan yang dipelajarinya di Malaysia dalam kerjanya sebagai jambatan antara kedua-dua negara. Sofia mengambil jurusan Bahasa Melayu dan Budaya Malaysia di sebuah universiti di Ukraine dengan matlamat untuk bekerja di Malaysia pada masa hadapan. Beliau berkata, beliau mahu mencipta satu model baru yang menggabungkan budaya kerja Malaysia dengan kreativiti Ukraine. Saya sendiri, melalui pengalaman ini, telah mengenali semula nilai sistem pendidikan Malaysia. Walaupun dibandingkan dengan pengalaman kerja saya selama 40 tahun di Ukraine, saya menyadari bahwa dalam pendidikan Malaysia terdapat satu elemen istimewa yang dinamakan pendidikan baru. Kini, saya aktif sebagai penyelaras pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Setiap tahun, saya membawa beratus-ratus pelajar Ukraine ke Malaysia, dan semua orang pulang selepas mengalami gandon yang sama. Apa yang sangat menarik ialah, selepas pengalaman di Malaysia, matlamat hidup para pelajar akan mengalami perubahan besar. Mereka bukan lagi hanya mengejar kejayaan pribadi, tetapi akan mula berpikir tentang bagaimana untuk memberi sumbangan kepada masyarakat secara keseluruhan. Pendaratan cemas akibat taufan itu sememangnya satu kejadian yang tidak dijangka. Namun, ia telah mengubah kehidupan 22 orang anak muda yang cemerlang, malah memberi impak yang besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Sehingga kini apabila menunggu pesawat di lapangan terbang, saya masih akan teringat akan hari itu. Riak wajah para pelajar yang penuh dengan kebimbangan. Dan 72 jam kemudian, senyuman ceria mereka yang penuh dengan harapan dan gandon. Kekuatan sebenar Malaysia bukan sahaja terletak pada teknologi tercanggih atau sistem yang sangat efisien, tetapi pada hati yang menghargai insan, keprihatinan terhadap orang lain, dan budaya yang mementingkan keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Saya berharap pada masa akan datang, lebih ramai anak muda Ukraine dapat mengalami wajah sebenar Malaysia. Dan saya berharap pengalaman seperti itu dapat memperkayakan kehidupan mereka. Dan seterusnya, mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Kisah 72 jam yang bermula secara kebetulan itu, kini telah menjadi jambatan besar yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya belajar di Malaysia bahwa pendidikan bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu, tetapi untuk memupuk jiwa. Pendaratan cemas yang tidak disengajakan itu telah mengubah hidup saya secara besar-besaran. Ia bukan sekadar satu perjalanan, tetapi satu peluang yang memperkenalkan saya kepada tempat yang bernama Malaysia dan membuka dunia baru kepada ramai pelajar. Sehingga kini, saya masih sering berbual dengan para pelajar tentang masa itu. 72 jam di Kuala Lumpur adalah kenangan yang tidak akan kami lupakan seumur hidup. Pengalaman ini telah membina sebuah jambatan kecil yang baru antara Ukraine dan Malaysia. Malaysia bagi kami bukan lagi sebuah negara yang jauh, tetapi tempat yang ingin kami pelajari, tempat yang ingin kami lawati, dan tempat yang kami cintai dari lubuk hati. Apabila difikirkan kembali, ia adalah perubahan besar yang lahir daripada satu kebetulan kecil. Dalam 40 tahun kerjaya mengajar saya, tidak pernah ada pengalaman yang begitu bermakna. Dapat menunjukkan dunia yang baru kepada para pelajar, dan saya sendiri dapat menjadi jambatan itu, saya amat berbangga. Kini, kadangkala saya masih akan memandang pesawat di lapangan terbang, teringat akan hari itu, wajah para pelajar yang menggeletar karena ketakutan. Dan hanya 3 hari kemudian, riak wajah mereka yang bersinar karena cahaya kebahagiaan. Itulah hadiah terbaik yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Saya berdoa agar Ukraine dan Malaysia pada masa akan datang akan menjadi lebih rapat. Pendidikan, budaya, hati manusia, semuanya dapat berjalin menuju ke arah masa depan yang saling memahami. Saya juga berharap lebih ramai orang dapat memahami wajah sebenar Malaysia, kehangatan manusianya, semangat untuk belajar, semangat keprihatinan, semua ini bersama-sama membentuk keindahan tempat ini. Terima kasih semua. Saya dengan tulus mencintai Malaysia.